Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi selamat datang sekali lagi ke kuliah GII 2005 Islam dan Sains. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan serba sedikit berkenaan dengan tajuk Islam dan cabaran dalam sains biologi, insya-Allah. Jadi sebagai pengenalannya, biologi merupakan perkataan gabungan perkataan daripada bahasa Yunani, iaitu bios yang bermaksud kehidupan dan logos yang bermaksud kajian atau ilmu. Jadi biologi bermula seawal era tamadun Sumeria, Babylon dan Mesir Purba, yang mana kajian dalam bidang biologi dalam tamadun-tamadun tersebut berkaitan dengan herba dan perubatan kuno. Aristoteles, yang merupakan sarjana dari tamadun Yunani, merupakan individu terawal yang memperkenalkan taksonomi biologi, iaitu mengelaskan kehidupan sama ada haiwan dan tumbuhan berdasarkan ciri-ciri fenotip ataupun ciri-ciri fizikal, ciri-ciri luaran hidupan tersebut, seperti sama ada berbulu, bertulang belakang dan sebagainya. Dan beberapa terma yang diperkenalkan oleh Aristoteles masih lagi digunakan sehingga ke hari ini, seperti vertebrata, invertebrata dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, perkembangan biologi semakin pesat dengan penciptaan mikroskop oleh Anton van Leeuwenhoek pada akhir abad ke-17. Dan penciptaan mikroskop membawa kepada penemuan-penemuan baharu dalam dunia biologi, seperti penemuan berkenaan dengan struktur sel, hidupan mikrob air, bakteria dan sebagainya. Okey. Jadi gambar di bawah ini merupakan contoh mikroskop ciptaan Anton van Leeuwenhoek. Okey. Susah sikit kan nak sebut dia. Kalau dalam tamadun Islam, antara tokoh ataupun sarjana yang berkepakaran dalam bidang biologi antaranya ialah Al-Jahiz. Nama penuh beliau ialah Abu Osman Amr Ibnu Bahr Al-Kinani Al-Basri. Dan gelaran Al-Jahiz itu bersempena dengan fizikal beliau, iaitu matanya yang tersembul, yang agak seperti hendak keluar. Okey. Jadi dalam bahasa Arab, Al-Jahiz itu membawa erti mata yang tersembul. Beliau merupakan tokoh dalam bidang biologi dan juga kesusastraan Arab. Okay. Dan antara kitabnya yang termasyhur dalam bidang biologi ialah Kitabul Hayawan. Kitabul Hayawan merupakan ensiklopedia 7 jilid berkenaan kira-kira 350 jenis haiwan. Jika anda ingin melihat kitab ini, bukan kitab asal lah, tapi kitab yang telah dicetak semula, anda boleh berkunjung ke Perpustakaan Pengajian Islam di Akademi Pengajian Islam untuk melihat isi kandungan berkenaan dengan Kitabul Hayawan ini. Okay? Kitabul Hayawan ini bermaksud kitab haiwan-haiwan ataupun dunia haiwan. Al-Hayawan bermaksud haiwan-haiwan. Okey. Dan di dalam kitab itu beliau menyatakan berkenaan dengan rantaian makanan dan pengaruh persekitaran terhadap fizikal hidupan. Dan beliau menjelaskan berkenaan dengan perbezaan fizikal antara manusia. Kalau kita lihat terdapat perbezaan antara manusia dari Afrika dengan dari Arab. Begitu juga kalau kita lihat dalam konteks masa, terdapat perbezaan fizikal antara orang Melayu, orang Jepun, orang Eskimo. Okay? Dan ini disebabkan pengaruh persekitaran terhadap fizikal hidupan tersebut. Okay? Jadi kalau kita lihat masyarakat Afrika mempunyai perbezaan fizikal yang ketara berbanding dengan masyarakat Arab. Okay?
Rata-rata orang Afrika berkulit gelap, uh, rambutnya jenis yang macam orang kata apa tu, macam bertompok-tompok. Jadi sesuai dengan iklim dan cuaca di sana. Begitu juga dengan orang Arab, sesuai dengan iklim dan cuaca di Arab. Okey. Seterusnya, beliau di dalam kitabnya itu menyebutkan tentang penyesuaian dan adaptasi haiwan dan tumbuhan terhadap persekitaran. Beliau juga turut menjelaskan persaingan antara haiwan dalam mengekalkan kelangsungan spesies, dan kenyataan beliau ini dikaitkan dengan struggle for existence dalam teori evolusi Darwinisme. Cuma perlu diingatkan bahawa Al-Jahiz ini hidup jauh lebih awal berbanding Charles Darwin. Okay? Dan di dalam kitabnya itu juga beliau Al-Jahiz menekankan aspek keseimbangan ekosistem yang mana pemangsa turut boleh menjadi mangsa. Okay? Jadi beliau telah menjelaskan, menerangkan tentang rantaian makanan lama sebelum saintis moden menceritakannya. Okay? Seterusnya, sebagaimana saya nyatakan sebelum ini, selain biologi, Al-Jahiz merupakan polymath Muslim. Polymath ini bermaksud individu yang mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Okay? Dan rata-rata kalau kita lihat dalam sejarah kesarjanaan Islam, kita akan dapati ramai sarjana dan ilmuwan Islam merupakan polymath, merupakan pakar dalam pelbagai bidang. Sebagai contohnya Al-Jahiz, beliau merupakan pakar dalam bidang biologi, dalam bidang nahwu Arab, kesusastraan bahasa Arab, leksikografi dan retorik. Contoh lain seperti Ibn Sina. Ibn Sina masyhur dengan kepakaran beliau dalam bidang perubatan. Tetapi pada masa yang sama, beliau juga pakar dalam beberapa bidang lain seperti falsafah, seperti bahasa Arab dan sebagainya. Kita balik semula perbincangan kita tentang Al-Jahiz. Al-Jahiz meninggal dunia sekitar Disember 868 hingga Januari 869 pada usia 93 tahun. Dan punca kematian beliau tidak dapat dipastikan oleh sejarawan. Beliau dikaitkan masyhur dengan kematiannya akibat ditimpa buku-buku di perpustakaan peribadinya. Ini nak menunjukkan bahawa beliau memang seorang yang sangat minat membaca buku. Dan disebabkan minat beliau itu, dikatakan beliau telah meninggal dunia akibat ditimpa oleh buku-buku di perpustakaan peribadinya. Wallahu a'lam. Seterusnya, perkembangan dunia biologi membawa kepada penemuan-penemuan baru dalam memahami alam tabi'i. Dan kepesatan biologi ini, sebagaimana dalam bidang-bidang sains dan teknologi yang lain, membawa kepada pembentukan cabang-cabang baharu ilmu biologi. Sebagai contohnya genetik, bioteknologi, bioperubatan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat pada hari ini, biologi moden yang kita pelajari ketika ini merupakan biologi yang dipengaruhi oleh falsafah sains barat, yang mana bertunjangkan kepada falsafah materialisme dan humanisme. Dan teori evolusi atau lebih yang popular dikaitkan dengan Charles Darwin merupakan alat falsafah materialisme dalam bidang biologi. Okey, teori evolusi Darwinisme. Secara umumnya, evolusi bermaksud proses perubahan dan perkembangan secara beransur-ansur, atau boleh didefinisikan juga sebagai perubahan yang boleh dicerap atau boleh disimpulkan, atau proses perubahan secara berterusan dalam suatu tempoh masa panjang diperlukan untuk menghasilkan suatu siri transformasi. Pada abad ke-18, istilah evolusi bermaksud peringkat-peringkat yang dilalui sesuatu organisma hidup dalam proses tumbesarannya yang bermula daripada peringkat telur hinggalah menjadi dewasa. Namun, istilah evolusi sebagaimana yang difahami pada abad ke-18 membawa konotasi perkembangan dalam satu jangka hayat perkembangan satu individu. Namun, istilah evolusi dalam dunia biologi moden ketika ini lebih sinonim dengan teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859.
Jadi sebelum kita lihat apa teori yang dilontarkan oleh Charles Darwin itu, kita lihat sejarah perkembangan teori evolusi itu sebenarnya. Jadi teori evolusi bermula daripada usaha mencari jawapan kepada persoalan berkenaan asal-usul kehidupan di alam ini, dan ianya bermula seawal zaman Yunani. Antara tokohnya Thales 625 hingga 546 sebelum Masihi. Beliau menyatakan bahawa semua hidupan muncul daripada air kerana air merupakan elemen asas dalam setiap hidupan. Berdasarkan pemerhatiannya, iaitu Thales ataupun Thales, makanan semua hidupan merupakan lembapan dan kehangatan sendiri dijana daripada kelembapan dan ia hidup dengannya. Selain itu, benih ataupun semen bagi semua benda hidup bersifat lembap dan teori beliau ini dikenali dengan nama teori generasi spontan ataupun spontaneous generation theory. Maksudnya hidupan, sebagai contohnya lalat, terhasil akibat daripada timbunan sampah yang basah. Okey. Jadi beliau menyatakan sebegitu. Itu yang dinamakan sebagai teori generasi spontan. Seterusnya, Anaximander hidup 611 hingga 547 sebelum Masihi. Semua kehidupan bermula daripada laut. Bagaimana yang beliau nyatakan, semua haiwan darat termasuk manusia berubah daripada bentuk ikan, dan hidupan muncul hasil daripada penyejatan elemen lembap oleh matahari. Embrio manusia bertumbesaran di dalam tubuh ikan atau makhluk seperti ikan dan kemudiannya membentuk lelaki dan wanita yang sempurna. Ini teori evolusi oleh Anaximander. Empedocles hidup 493 hingga 433 sebelum Masihi. Haiwan yang wujud kini berasal daripada kombinasi organ-organ dalaman dan luaran yang pada asalnya terdiri daripada pelbagai bahagian badan secara rawak. Haiwan-haiwan yang muncul dengan kombinasi yang tidak sesuai akan merosot dan mati. Jadi kombinasi sesuai akan terus hidup dan melakukan penyesuaian dengan persekitaran dan akhirnya wujud sebagai haiwan yang diketahui sekarang. Beliau mengenal pasti perkembangan berperingkat hidupan peringkat rendah kepada lebih tinggi dan mengajar bahawa tumbuhan muncul lebih dahulu sebelum haiwan. Jadi maksudnya, mengikut Empedocles, contohnya kalau lembu, okay? Pada asalnya lembu yang wujud pada awal kewujudannya bukanlah berbentuk lembu seperti yang kita kenali pada hari ini, yang kita ketahui pada hari ini, tetapi akan ada seekor yang kakinya ke atas, mulutnya dekat bawah, hidungnya dekat tepi sebagai contoh. Okey. Dan haiwan-haiwan yang muncul dengan kombinasi sebegini yang mana yang tidak sesuai akan mati, akan merosot dan mati. Jadi antara kemunculan lembu-lembu pada peringkat awal itu ada yang muncul mirip seperti lembu yang ada pada hari ini. Jadi lembu ini dilihat sesuai dan akan terus hidup, seterusnya melakukan penyesuaian dengan persekitaran dan akhirnya wujud sebagai lembu yang kita kenali pada hari ini. Ini teori yang dikemukakan oleh Empedocles. Okey, seterusnya kita lihat seorang lagi tokoh evolusi, iaitu Georges Louis Leclerc, Comte de Buffon, yang hidup pada tahun 1707 sehingga 1788 Masihi. Jadi beliau menyatakan bahawa ketermutasian spesies ataupun mutability of species, sebagai contohnya khinzir, tidak dibentuk sebagai suatu spesies dalam bentuk tulen, istimewa dan sempurna, tetapi merupakan gabungan daripada binatang-binatang lain kerana terdapat bahagian-bahagian tubuh khinzir itu yang tidak berguna dan tidak boleh digunakannya. Okay, ini teori yang dikemukakan oleh Leclerc. Okay, ketermutasian spesies. Dan beliau menyatakan lagi, alam tabi'i sentiasa berubah-ubah dan bergerak. Persaingan untuk terus hidup ataupun struggle for existence terjadi bagi mengelakkan keadaan terlalu sesak dan mewujudkan keseimbangan alam tabi'i. Dan beliau nyatakan bahawa spesies yang paling tidak sempurna, paling lemah, paling besar dan berat, paling pasif dan sebagainya telah pun hilang atau akan hilang. Okay. Tetapi teori yang dikemukakan oleh Leclerc ini boleh dicabar. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, banyak
hidupan ataupun spesies yang wujud merupakan spesies yang dilihat tidak sempurna, paling lemah, paling besar, paling berat, paling pasif. Sebagai contohnya, kalau kita lihat lintah sebagai misal, merupakan antara spesies yang lemah. Okay? Tetapi ianya terus wujud pada hari ini. Sebagai contoh lain seperti apa lagi? Banyak haiwan yang sebenarnya kalau kita lihat boleh katakan lemah, pasif, tetapi masih terus wujud sehingga ke hari ini. Seterusnya kita lihat teori yang dikemukakan oleh Geoffroy Saint-Hilaire 1772 hingga 1844 Masihi. Beliau menyatakan bahawa spesies-spesies yang wujud kini merupakan warisan daripada rantaian generasi yang tidak terganggu daripada hidupan zaman prasejarah yang telah pupus. Dan beliau mengakui wujudnya kemungkinan berlaku perubahan daripada suatu bentuk hidupan kepada bentuk yang lain yang terpisah daripada aspek karakteristik. Dan beliau menolak idea semua hidupan berasal daripada satu moyang haiwan purba. Erasmus Darwin. Beliau ni merupakan bapa kepada Charles Darwin. Semua hidupan berasal daripada satu filamen hidup. Evolusi berlaku disebabkan oleh persekitaran, iaitu faktor-faktor persekitaran bertindak ke atas hidupan yang memiliki ciri-ciri mudah bertindak balas terhadap rangsangan. Hidupan bertindak balas berdasarkan kehendak, needs, keinginan, desire, dan kebencian, dislikes. Dan beliau berpegang kepada faham deisme, iaitu Tuhan merupakan penyebab utama ataupun great first cause, dan Tuhan memasukkan roh dan nyawa ke dalam filamen pertama dan memberikannya keupayaan untuk berevolusi. Seterusnya kita lihat Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, Chevalier de la Marque 1744 hingga 1829 Masihi. Beliau menyatakan bahawa semua hidupan berevolusi daripada kuman primitif, eubauches, yang terjadi secara generasi spontan. Okey, kalau kita lihat tadi, ada kan seorang tokoh yang mengemukakan membentuk teori generasi spontan. Dan kuman-kuman itu berkembang dengan pembentukan fungsi-fungsi kehidupan dan pergerakan organik yang membawa kepada pembentukan organ-organ awal selepas suatu jangka masa dalam keadaan dan persekitaran yang sesuai. Doctrine of use and disuse yang dikemukakannya menyatakan bahawa hidupan yang menggunakan sesuatu organnya dengan kerap dan lama akan menjadikan organ tersebut semakin kuat. Sebaliknya, organ yang jarang digunakan menjadi semakin lemah dan akhirnya lenyap. Dan organ-organ berguna dipelihara dan diwariskan kepada generasi seterusnya, manakala organ tidak berguna disingkirkan. Okey, ini teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck. Seterusnya, beliau menyatakan bahawa pembentukan atau perubahan sesuatu organ hidupan dipengaruhi oleh kehendak dan tabiat hidupnya bagi memenuhi keperluannya untuk mendapatkan makanan, memperoleh kenikmatan seksual, mengelakkan kecederaan dan untuk mendapat kepuasan dan kegembiraan. Sebagai contohnya, beliau memberikan contoh iaitu leher zirafah yang panjang ini terbentuk akibat keinginan dan kemahuannya untuk mencapai dan memakan pucuk-pucuk daun pokok tinggi. Jadi dia kata sebabkan zirafah tu dia nak makan pucuk-pucuk pokok, dia cuba usaha memanjangkan leher dia. Jadi semakin lama semakin panjang dari generasi ke generasi leher zirafah itu akan semakin memanjang dan akhirnya terbentuklah leher zirafah yang panjang sebagaimana kita ketahui pada hari ini. Tapi masalahnya, teori ini pun boleh dicabar. Okay? Manusia pun ada keinginan untuk terbang sendiri. Kita lihat ada beberapa tokoh ataupun beberapa ilmuwan dalam pelbagai tamadun yang bercita-cita untuk terbang sendiri, untuk terbang. Okey, sebagai contoh dalam ketamadunan Islam, antara tokohnya ialah Ibn Firnas, okey, yang merupakan bapa penerbangan dalam dunia Arab, dalam dunia dan tamadun Islam. Okey. Jadi dan saya yakin hampir semua orang mempunyai keinginan untuk terbang. Tapi tak adalah pula lepas satu generasi ke generasi seterusnya tumbuh sayap kat belakang ni. Okey. Jadi
teori ini pun boleh dicabar. Okey, seterusnya kita lihat Charles Darwin. Beliau mengemukakan teorinya menerusi bukunya yang terkenal, iaitu On the Origin of Species by Means of Natural Selections or Preservation of a Favored Races in the Struggle for Life pada November 1859. Jadi teori evolusi Darwinisme merangkumi dua konsep utama. Okey. Iaitu pertama, semua hidupan di bumi berasal daripada moyang yang satu ataupun common ancestor, dan evolusi digerakkan oleh mekanisme pilihan alamiah ataupun natural selection. Dan tiga mekanisme utama proses evolusi sesuatu spesies, iaitu pertama, pilihan alamiah, natural selection. Terusnya pilihan seksual, sexual selection, dan yang ketiga pewarisan sifat-sifat perolehan ataupun inheritance of acquired characters. Jadi kita lihat bagaimana teori evolusi Darwinisme ini boleh masuk ke dalam dunia Islam. Jadi kalau kita lihat reaksi sarjana Islam terhadap teori Darwinisme pada ketika itu, secara khususnya ketika zaman penjajahan, zaman kolonialisme, adalah lebih kurang sama dengan reaksi oleh sarjana Kristian dan boleh dibahagikan ataupun dikategorikan kepada tiga bentuk reaksi. Iaitu pertama, golongan anti-Darwinisme, yang mana mereka ini menentang teori evolusi Darwinisme dan berpegang kepada kenyataan bahawa setiap bentuk hidupan itu ditetapkan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, golongan Darwinisme yang merupakan golongan penyokong yang menerima teori tersebut sepenuhnya. Dan yang ketiga, Darwinisme, golongan yang cuba mengharmonikan antara ajaran agama dengan teori evolusi Darwinisme sehingga menghasilkan teori evolusi non-Darwinisme dengan memasukkan peranan Tuhan di dalam evolusi. Jadi teori evolusi Darwinisme seperti bersama-sama dengan disiplin sains moden lain diperkenalkan kepada umat Islam ketika wilayah-wilayah Islam berada di bawah penjajahan barat sekitar tahun 1880-an. Dan umat Islam pada waktu itu mempunyai kefahaman yang lemah terhadap sains moden, tidak mempunyai makmal sains lagi, dan tradisi penyelidikan saintifik yang dimiliki umat Islam pada era kegemilangannya hampir lenyap sama sekali. Kalau kita lihat ketika itu pemerintah kerajaan Islam disibukkan dengan peperangan dalam mempertahankan wilayah masing-masing. Okay? Dan ketika itu juga berlaku apa yang kita namakan sebagai serangan terhadap dunia ilmiah Islam. Okay? Dan ini menyebabkan umat Islam tidak lagi memberi perhatian ataupun membangunkan pengetahuan mereka dalam sains. Okay? Disebabkan itu, kalau kita lihat kenyataan tidak mempunyai makmal sains lagi, bermaksud umat Islam pernah mempunyai makmal sains yang terkenal, tetapi ketika zaman penjajahan berlaku kemerosotan yang drastik dalam penguasaan ilmu oleh umat Islam. Okay? Disebabkan peperangan, penjajahan dan sebagainya. Seterusnya, keadaan ini menyebabkan tiada mana-mana Muslim dapat menjawab kenyataan teori evolusi Darwinisme ini secara saintifik pada awal interaksi tersebut. Jadi Darwinisme memasuki dunia Islam melalui pertama, kemasukan mubaligh Kristian ke bumi Arab, terutamanya melalui institusi pendidikan yang dikendalikan oleh mubaligh Kristian. Sebagai contohnya seperti Syrian Protestant College. Kemudian penyebaran oleh beberapa sarjana Arab yang berfahaman sains moden seperti Shibli Shumail menerusi buku tulisannya The Philosophy of Evolution and Progress. Dan seterusnya penerbitan jurnal sains berbahasa Arab sekitar tahun 1865 hingga 1929. Dan pada tempoh itu, tiga jurnal sains paling berpengaruh ialah Al-Muqtataf, Al-Hilal dan Al-Mashriqa. Jadi mengapa teori evolusi Darwinisme bermasalah menurut kacamata Islam? Okay. Teori evolusi Darwinisme berasaskan konsep self-organization, iaitu bahan atau jirim yang tidak bernyawa boleh merancang sendiri secara rawak
tanpa sebarang matlamat dan tujuan dan menghasilkan benda hidup yang kompleks. Okey. Teori evolusi cuba menjelaskan segala fenomena alam tabi'i terjadi secara semula jadi dan beroperasi secara sendiri. Dan kenyataan tersebut, dua kenyataan di atas, telah menafikan sifat Allah sebagai Maha Pencipta, Maha Penguasa dan Maha Pentadbir alam sarwa jagat ini. Dan Allah mencipta, kenyataannya sebagaimana yang kita imani sebagai umat Islam, Allah menciptakan alam ini dengan tujuan tertentu dan mempunyai peranan masing-masing. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidaklah aku jadikan ataupun aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Sedangkan kalau ikut teori evolusi, hidupan ini terjadi secara semula jadi, tanpa matlamat, tanpa tujuan. Okay? Dan ini akan memberi kesan kepada matlamat hidup seseorang itu. Okay. Seterusnya, evolusi manusia dari beruk sebagaimana yang dilontarkan oleh Darwin, iaitu manusia berasal dari beruk, bercanggah dengan kenyataan Al-Quran yang jelas menyatakan bahawa manusia berasal daripada Nabi Adam alaihi salam. Okay. Cuba bayangkan, kalau ikut teori evolusi ini, hidupan ini terjadi secara sendiri, terjadi secara rawak. Kalau kita baca penerangan teori ini berkenaan dengan penciptaan ataupun pembentukan common ancestor. Common ancestor itu merupakan satu sel yang terjadi secara sendiri. Yang mana kalau ikutkan teori tersebut, mereka menyatakan bahawa pada zaman dahulu, dalam satu kolam air purba, terdapat macam mana saya nak sebut ya. Masa tu dalam satu kolam air purba tu berlaku kilat yang sabung menyabung, dan akibat percikan petir tu menghasilkan asid amino, kemudian menghasilkan beberapa makromolekul yang penting dalam pembentukan hidupan. Jadi kemudian selepas itu berlaku lagi sambaran kilat, petir, sabung menyabung, yang mana akibat cas-cas yang terbentuk itu akhirnya mencantumkan makromolekul tersebut membentuk sel hidupan yang pertama. Okey. Jadi sebagai orang yang berilmu, cuba kita fikirkan, adakah kenyataan ini boleh diterima akal yang waras? Okay. Banyak lagi kalau ikutkan, kalau penerangan evolusi, kita boleh pertikaikan banyak benda. Okay. Sebagai contoh, dinyatakan bahawa manusia berasal daripada beruk. Cuma persoalannya, daripada beruk nak menjadi manusia, ia memerlukan beberapa fasa perubahan. Betul. Jadi di mana rangka-rangka, fosil-fosil yang menunjukkan spesies perantara daripada beruk bertukar menjadi manusia tu? Okay. Sepatutnya kita boleh jumpa dengan mudah sebab banyak. Tapi isunya, persoalannya tak ada. Okay. Kalau kita guna logik akal, cuba anda letak anda on komputer, kemudian anda letak di kiri anda, nak buat assignment, letak bahan, artikel, buku, rujukan apa semua, letak keyboard, letak mouse. Okay. Kemudian anda biarkan. Adakah esok bila anda datang semula ke komputer tersebut, assignment anda dah siap? Okay. Jadi mustahil untuk sesuatu itu terjadi secara sendiri, kerana pasti ada campur tangan yang akan menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu. Jadi dalam konteks makhluk ataupun kehidupan ini, semua hidupan ini, semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang
menjalankan, mentadbir alam ini. Jika Allah hanya mencipta pada peringkat awal dan kemudian membiarkan alam ini berjalan dengan sendiri, pasti alam ini dah lama kiamat. Okay? Pasti alam ini dah lama kiamat. Jadi memang bermasalah lah. Banyak isu dan masalah yang kita boleh dapati, kelemahan dalam teori evolusi Darwinisme. Seterusnya, kita lihat perubatan genetik. Genetik merupakan kajian tentang keturunan atau baka dan cara individu mewarisi sesuatu ciri atau sifat dan memindahkan ciri tersebut dari satu generasi kepada generasi lain melalui jin. Ini merupakan definisi menurut Kamus Dewan edisi keempat. Dan perkataan genetik itu berasal daripada perkataan Yunani, iaitu genesis, yang bermaksud asal. Penyakit genetik merupakan hasil daripada perubahan atau mutasi pada asid deoksiribonukleik atau DNA, atau penyakit yang disebabkan oleh keabnormalan pada DNA seseorang individu. Okey, ini merupakan penerangan daripada DNA kepada kromosom. Okay. Ni kalau student science ni, benda ni, especially student genetics ni, benda ni dia orang punya makanan hari-hari je. Okey, penyakit genetik boleh berlaku kerana mutasi pada satu jin sehinggalah penambahan atau pengurangan seluruh kromosom atau set kromosom, dan melibatkan kecacatan pada satu jin, kromosom, multifaktor, mitokondria maupun sel somatik. Terdapat 3 kategori penyakit berkaitan kecacatan genetik ataupun genetics disorder, iaitu kecacatan jin tunggal, keabnormalan kromosom dan kecacatan multifaktor. Jadi kecacatan jin tunggal merupakan mutasi pada jujukan DNA dalam satu jin. Antara contoh penyakit genetik ialah cystic fibrosis, phenylketonuria, penyakit Huntington dan kekurangan adenosina deaminase ataupun ADA. Kemudian keabnormalan kromosom merupakan kecacatan pada seluruh atau sebahagian besar kromosom yang melibatkan kehilangan, duplikasi atau perubahan tempat. Dan antara contoh penyakitnya ialah sindrom Cri-du-Chat, iaitu penyakit yang penghidapnya berbunyi seperti tangisan kucing. Okay. Kemudian sindrom Down dan sindrom Turner. Seterusnya, kecacatan multifaktor, yang mana penyakit genetik ini melibatkan pelbagai jin berbilang dan kebiasaannya turut disebabkan faktor persekitarannya. Antara contohnya adalah seperti penyakit Alzheimer, barah payudara, barah kolon, hypothyroidisme. Jadi, perubatan genetik merupakan bidang pengkhususan perubatan yang terlibat dalam diagnosis dan pengurusan yang berkaitan penyakit-penyakit genetik dan kecacatan bayi. Berbeza daripada bidang genetik manusia yang penyelidikannya mungkin atau tidak diaplikasi dalam bidang perubatan. Tugas pengamal perubatan genetik ialah pertama, mengenal pasti penyakit-penyakit genetik dan kecacatan bayi, kemudian memahami signifikan masalah-masalah tersebut, mengatur rawatan yang sesuai dan seterusnya membantu pesakit dan keluarganya untuk memahami dan menerima penyakit tersebut. Jadi, ini merupakan antara 4 contoh pencegahan dan rawatan yang ada dalam perubatan genetik. Pertama, diagnosis pranatal, kemudian diagnosis genetik praimplantasi, rawatan terapeutik dan akhirnya kaunseling genetik. Jadi kaunseling genetik ini membantu pesakit dan keluarga memahami penyakit genetik dan memberikan maklumat dan sokongan kepada mereka. Dan rajah di bawah itu, carta alir di bawah itu merupakan contoh carta alir kaunseling genetik dijalankan. Seterusnya, prenatal diagnosis ataupun diagnosis prenatal atau lebih
dikenali dengan nama PND. PND merupakan teknik-teknik berbeza yang digunakan bagi mengambil sampel-sampel sel pada peringkat-peringkat kehamilan yang berbeza yang bertujuan untuk mengumpul maklumat genetik bagi diuji kaji. Jadi PND, antara prosedur PND yang masyhur ialah persampelan virus chorionic ataupun chorionic virus sampling CVS dan amniocentesis. CVS dilakukan pada minggu ke-11 hingga 14 usia kehamilan yang mana melibatkan pengambilan sel-sel daripada plasenta bagi mengesan secara spesifik abnormality ataupun keabnormalan pada fetus, dan ianya dilakukan sama ada secara transcervical atau transabdominal. Manakala amniocentesis merupakan teknik yang dijalankan dengan mengambil sel-sel daripada bendalir amnion atau orang kampung panggil air ketuban, dan dilakukan pada minggu ke-15 usia kehamilan. Jadi kedua-dua teknik ini melibatkan kemasukan jarum ke dalam tubuh seorang wanita yang mana melibatkan risiko menyebabkan keguguran pada kandungan. Tetapi risiko tersebut sekitar 1% dan kurang lah. Okay, jadi kalau kita lihat CVS melibatkan sama ada transcervical ataupun transabdominal. Okay, kita lihat yang ada jarum tu lah. Okay, dia akan ambil. Manakala amniocentesis, dia buat macam tu. Beza antara dua ni, CVS akan melibatkan placenta, manakala amniocentesis melibatkan bendalir amnion. Seterusnya, diagnosis genetik pra-implantasi ataupun pre-implantation genetic diagnosis, PGD, diguna pakai bagi menguji secara in vitro embryo atau oocyte pada peringkat pra-implantasi yang berisiko tinggi mengalami kecacatan genetik dan mitokondria. Dan PGD merupakan alternatif bagi PND. Dan ianya digunakan bagi penyusunan semula struktur kromosom seperti translokasi bagi mengurangkan kadar keguguran spontan dan meminimumkan risiko bayi tidak seimbang. Seterusnya, menangani kecacatan Mendelian dengan kadar salah diagnosis hanya sekitar kurang daripada 1% dan kadar kehamilan selepas pemindahan embryo melebihi 40%. Dan memperoleh maklumat genetik embryo yang dihasilkan menggunakan teknik persenyawaan in vitro ataupun IVF, in vitro fertilization. Kaedah PGD melibatkan biopsi sel embryo yang dikulturkan menerusi teknik IVF yang kebiasaannya melibatkan sel daripada 8 sel embryo. Okay. Kemudian analisis biopsi tersebut melibatkan tempoh 1 ke 2 hari dan terdapat 3 sumber biopsi bagi genetik yang sesuai untuk diuji, iaitu jasad kutub pertama dan kedua, first and second polar bodies, blastomia dan sel-sel daripada embryo peringkat blastosis ataupun dalam bahasa Melayunya blastocista. Macam hijabista pula kan. Dan diuji sama ada secara fluorescent in situ hybridization ataupun FISH, ataupun secara polymerase chain reaction atau PCR, ataupun comparative genomic hybridization ataupun CGH. Okay, IVF, persenyawaan sel telur manusia di luar tubuh manusia yang dilakukan secara in vitro melibatkan pengkulturan sel-sel tersebut di makmal dan seterusnya memindahkan embryo hasil persenyawaan tersebut ke dalam rahim seorang wanita. Dan persenyawaan secara in vitro ini, maaf, itu pengulangan daripada slide sebelum ni. IVF pada asalnya digunakan bagi merawat masalah ketidaksuburan yang berpunca daripada kerosakan tiub fallopian tube dengan menggunakan pendekatan tabi'i tanpa sebarang pengubatan merangsang penghasilan oosit oleh ovari. Jadi, apa pandangan Islam ataupun garis panduan Islam dalam konteks IVF? Kalau kita lihat, pertama, Islam membenarkan penggunaan IVF yang bertujuan untuk memelihara anak, hifzun nasal, dengan syarat teknik tersebut pertama tidak mencabul aspek pemeliharaan keturunan, hifzun nasab, tidak mengancam nyawa.
tidak menimbulkan keadaan tidak bermoral dalam masyarakat, mesti melibatkan sel gamet pasangan suami isteri yang masih dalam tempoh sah perkahwinan mereka dan bebas daripada campur tangan pihak ketiga. Jadi kalau kita lihat poin yang keempat itu, sekiranya sel gamet suami lelaki dan perempuan itu diambil, pasangan suami isteri itu diambil sebelum akad nikah. Maksudnya ketika tempoh bertunang, suami lelaki dan perempuan ini memberikan sel gamet mereka kepada makmal, dan bila dah kahwin baru mereka senyawakan. Jadi IVF sebegini adalah haram. Okey, dilarang. Kerana apa? Kerana sel gamet itu diambil sebelum berlakunya ikatan perkahwinan. Okey. Kemudian yang kedua, sekiranya ini biasanya berlaku di Palestin. Sel gamet suami yang dipenjarakan diambil dan disenyawakan dengan sel gamet isteri. Adakah ianya boleh? Kedua-duanya masih hidup. Okay? Masih dalam tidak bercerai, masih dalam tempoh perkahwinan yang sah. Jadi IVF sebegini dibenarkan, diharuskan di dalam Islam. Okay? Sekiranya sel gamet suami yang telah meninggal dunia disenyawakan dengan sel gamet isteri. Jadi dalam keadaan ini, IVF sebegini adalah diharamkan. Kerana apa? Kerana ikatan perkahwinan itu telah luput akibat kematian suami. Okey. Faham? Okay. Maafkan saya. Seterusnya, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-80 yang bersidang pada Februari 2008 telah memutuskan bahawa menggunakan kaedah khidmat ibu tumpang ataupun surrogate mother untuk mendapatkan zuriat adalah diharamkan oleh Islam, walaupun sperma ovum adalah diambil daripada suami isteri yang sah, kerana ia akan menyebabkan berlakunya kekeliruan nasab anak yang akan dilahirkan. Kemudian Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-55 yang bersidang pada April 2003 telah memutuskan bahawa hukum memasukkan embrio ke dalam isteri selepas berlaku kematian suami atau perceraian adalah haram. Okey, yang saya nyatakan tadi. Dalam Muzakarah kali ke-56 pada 7 Mei 2003, Muzakarah telah memutuskan bahawa hukum mencantumkan benih yang dikeluarkan sebelum akad nikah dan kemudiannya dibuat pencantuman dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah haram. Seterusnya, hukum mencantumkan benih yang diambil dan dicantumkan dalam tempoh perkahwinan yang sah adalah harus. Kemudian, Muzakarah kali ke-5 pada 16 hingga 17 November 1982. Muzakarah telah memutuskan bahawa bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara terhormat adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya, benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah, bayi tabung itu adalah tidak sah. Okay. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pusaka dari keluarga yang berhak. Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat. Okay, kemudian isu lain yang berkaitan dengan perubatan genetik ialah designer baby. Okay. Designer baby merupakan bayi yang dihasilkan secara pengubahsuaian genetik untuk kecantikan, kecerdikan atau bebas daripada penyakit. Pasangan boleh memilih jantina atau sifat-sifat tertentu untuk dimiliki oleh bakal bayi mereka. Okay, sama ada dari segi paras rupa, intelektual, kecergasan tubuh dan sebagainya. Jadi designer baby ini, mak ayah tu, ibu bapa tu boleh tengok katalog. Okay, tengok katalog. Okay, anak ni macam mana? Matanya biru, kulitnya putih, rambutnya perang, hidungnya mancung. Okay. Mulutnya, bibirnya tebal dan sebagainya. Jadi ini merupakan designer baby, dan teknologi pada masa hadapan dijangka mampu untuk menyaring sifat-sifat luaran keseluruhan genom fetus. Okey, jadi isunya
Adakah designer baby ini boleh di dalam Islam? Okey. Islam meletakkan garis panduannya. Sekiranya pemilihan itu dibuat berdasarkan untuk memenuhi paras rupa, intelektual, kecergasan tubuh, ianya tidak dibenarkan. Tetapi sekiranya pemilihan penghasilan bayi itu melibatkan pemilihan ataupun saringan terhadap untuk menyingkirkan penyakit-penyakit genetik, ianya diharuskan. Jadi ianya akan dilihat case by case. Okay? Secara lamsam. Seterusnya, teknologi bayi triinduk atau nama rasminya ialah terapi penggantian mitokondria, mitochondrial replacement therapy, MRT. Okay. Teknologi bayi triinduk merupakan terapi menggantikan mitokondria atau mtDNA, DNA mitokondria dalam ovum wanita yang bermasalah kecacatan mitokondria dengan mitokondria ovum penderma, yang mana diambil daripada wanita yang sihat dan normal, wanita lain. Jadi teknologi bayi triinduk ini melibatkan 3 sumber bahan genetik, iaitu seorang lelaki melalui spermanya dan 2 orang wanita, pasangan lelaki tersebut, isteri lelaki tersebut, dan wanita lain, iaitu wanita yang di luar ikatan perkahwinan lelaki dan wanita itu. Dan teknologi ini diyakini mampu menghalang pewarisan mitokondria mutant daripada seorang ibu kepada anak-anaknya, sekaligus melahirkan anak-anak yang bebas daripada mitokondria mutant. Jadi, PGD dan PND tidak mampu mencegah pemindahan penyakit kecacatan mitokondria tadi. Okay. Jadi masalahnya, seseorang individu tersebut tidak dapat dipastikan menghidapi gejala kecacatan DNA mitokondria sehinggalah mencapai usia dewasa. Dan keduanya ialah seorang wanita tidak dapat ditentukan akan mewariskan mtDNA yang cacat sehinggalah mempunyai keluarganya sendiri. Jadi pada 24 Februari 2015, Parlimen United Kingdom telah meluluskan kebenaran aplikasi tersebut dan mula berkuat kuasa pada 29 Oktober 2015. Okay, ini merupakan rajah kerana teknologi ini sebenarnya melibatkan 3 teknik, tetapi 2 teknik yang masyhur, yang popular, yang diyakini berkesan ialah teknik pertama, teknik pemindahan pronukleus. Okey. Boleh lihat rajah ni. Kemudian teknik yang kedua ialah teknik pemindahan gelendong maternal. Okey. Maternal spindle transfer, MST. Kalau yang tadi pronucleus transfer technique, PNT, pronuclear transfer. Yang ini MST, maternal spindle transfer. Ada beza dia kalau kita dapat lihat. Okay. Jadi, apa pandangan Islam tentang teknik ataupun teknologi bayi triinduk ini? Ini sebenarnya merupakan kajian PhD saya. Okay, belum ada apa-apa fatwa dikeluarkan. Tetapi berdasarkan penelitian saya terhadap teknologi ini, saya merumuskan bahawa teknologi ini tidak diharuskan untuk diaplikasikan dalam umat Islam. Kerana apa? Pertama, kalau kita lihat, terdapat unsur penggunaan komponen sel gamet daripada wanita, daripada pihak ketiga, iaitu ovum yang didermakan oleh wanita penderma, yang merupakan wanita yang luar daripada pasangan suami isteri itu. Okay. Itu satu hal. Kemudian, keselamatan teknologi ini masih lagi belum dapat dipastikan. Dan itu merupakan 2 sebab utama mengapa saya merumuskan bahawa teknologi ini dicadangkan untuk tidak diharuskan. Okey, untuk pengetahuan semua, keistimewaan mitokondria ini, setiap mitokondria yang wujud dalam tubuh badan kita sekarang adalah mitokondria yang diwarisi daripada ibu. Itu yang specialnya mitokondria ni. Mitokondria yang kita ada ni semuanya dari ibu kita. Okay, dari mak kita.
ayah tidak mewariskan mitokondrianya sebab mitokondria ayah luput ataupun lupus ketika persenyawaan berlaku. Sebab mitokondria tu digunakan untuk menggerakkan sperma tadi. Okey. Jadi bila bercantum je mitokondria ayah tu habis. Dia banyak berada di bahagian ekosperma tu kan. Okey. Jadi secara kesimpulannya dalam aspek biologi, terutamanya dalam bidang perubatan yang melibatkan reproduktif, Islam menggariskan beberapa panduan untuk kita ikuti. Antara panduan yang paling penting ialah mesti sebarang teknik atau terapi reproduktif itu mestilah bebas daripada melibatkan unsur pihak ketiga. Okay. Kemudian terapi itu mestilah tidak mencabul aspek pemeliharaan nasab. Kerana di dalam Islam, nasab itu merupakan suatu perkara yang sangat dititik beratkan, okay? Yang sangat special. Sebab kita nak memastikan bahawa keturunan seorang manusia itu jelas siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa datuknya, siapa neneknya. Okay? Kerana jika berlaku kecelaruan nasab akan menimbulkan banyak masalah, terutamanya dari aspek pewalian, aspek pernikahan, pewarisan harta pusaka dan sebagainya. Okay? Jadi sebab itu di dalam Islam nasab ini sangat penting. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina. Kenapa la taqrabuz zina? Bukan la taf'aluz zina. Taqrabu itu bermaksud menjauhkan, mendekati. Jadi la taqrabu zina bermaksud jangan kamu menghampiri zina. Bukan hanya melakukan, tapi untuk menghampirinya juga Islam tidak benarkan. Ada banyak perkara yang boleh membawa kita kepada menghampiri zina tu. Jadi cukup setakat itu dahulu pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bincangkan perkara lain yang melibatkan Islam dan cabaran sains masa. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.